أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah pada pagi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini tuan-tuan insya-Allah sebagai menggantikan penceramah ataupun ustaz yang tak dapat hadir, maka saya tuan-tuan akan membawa seperti biasa tuan-tuan, saya akan bawa satu tafsir surah daripada surah Juz'u Amma yang pendek dan ringkas, insya-Allah hanya 3 ayat sahaja. Moga-moga apa yang dikongsikan pada pagi ini tuan-tuan dapat kita tambah ilmu pengetahuan, kita dapat pengajaran dan juga panduan dalam kehidupan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu tuan-tuan saya bawa tafsir surah Al-Lahab. Jadi insya-Allah pada pagi ini tafsir surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan surah ini tuan-tuan merupakan seperti mana yang disebut oleh para ulama sebagai surah Madaniyah. Surah Madaniyah iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Oleh kerana itulah disebut sebagai Madaniyah. Jadi titik penting antara perbezaan Madaniyah dan juga Makkiyah ni tuan-tuan ialah hijrah. Yang kebetulan kita tuan-tuan hari ini bermulanya tahun hijrah yang baru kan 144, dan kita akan sebut sikitlah, kita akan kongsi sikit berkenaan dengan hijrah, kerana kebetulan tuan-tuan surah ni ada kaitan dengan hijrah Nabi SAW. Jadi surah ini tuan-tuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ayatnya tuan-tuan hanya 3 ayat sahaja. InsyaAllah dalam kesempatan yang ringkas ni kita cuba habiskan 3 ayat ini. Dan nama surah ini tuan-tuan, surah yang kita baca Iza Jaa Nasrullahi wal Fath, namanya ialah surah An-Nasr, sempena dengan perkataan Iza Jaa Nasrullah. Jadi disebut nama surah ini ialah An-Nasr. An-Nasr ini tuan-tuan maksudnya ialah pertolongan kan. Ada orang kita tuan-tuan namanya Nasruddin, itu pertolongan agama. Nasruddin itu ialah pertolongan. Jadi kandungan secara umum surah ini tuan-tuan seperti mana disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili, surah ini membicarakan mengenai pembukaan kota Mekah dan kemenangan Nabi SAW ke atas golongan musyrikin. Seperti mana yang tuan-tuan daripada namanya kemenangan ataupun pertolongan. Jadi surah ini tuan-tuan berkenaan dengan peristiwa penting dalam kehidupan baginda SAW, iaitu pembukaan kota Mekah, sekaligus sebagai kemenangan Nabi SAW
dalam usaha baginda kita kata menentang orang musyrikin. Melalui kemenangan tersebut, Islam telah tersebar luas di semenanjung tanah Arab dan terhapusnya kesyirikan dan penyembahan berhala. Kita akan huraikan lebih terperinci nanti. Surah ini juga mengandungi pemberitahuan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda diperintahkan supaya banyak bertasbih, memuji Tuhan dan memohon keampunannya. Itu antara kandungan surah yang kita akan sebut pada pagi ini. Jadi berkenaan dengan kelebihan surah, tuan-tuan, dalam hadis riwayat oleh Al-Imam Tirmizi menyebut berkenaan dengan surah ini, tuan-tuan, dia menyamai 1/4 Al-Quran. Kalau tuan-tuan perasan, surah Qul Huwallah menyamai 1/3, kan? 1/3 Al-Quran. Maka surah An-Nas ini, tuan-tuan, dia menyamai 1/4 Al-Quran. Maksudnya, tuan-tuan, menyamai di situ dari sudut pahala. Cuma kita pernah sebut ketika mana kita hurai surah Al-Ikhlas, menyamai di situ, tuan-tuan, bukanlah maksudnya ialah orang yang baca satu surah ni, surah An-Nas ini bukanlah sama sebiji. Orang yang baca surah An-Nas dia dapat pahala sama sebiji dengan orang yang membaca 1/4 Al-Quran, walaupun disebut sebagai sama. Sebab sama ni, tuan-tuan, sama tak serupa. Sama tak serupa, takkanlah sama, tuan-tuan, betul-betul sama. Orang yang baca kita kata 1/4 Al-Quran daripada 30 juzuk itu tiba-tiba sama sebiji dengan surah An-Nas. Sama juga dengan ketika mana Nabi SAW menyebut Al-Quran, surah Al-Ikhlas itu 1/3 daripada Al-Quran. Bukanlah sama sebiji. Tapi ulama menyebut bahawa sama itu dari sudut dia punya grade pahala. Grade pahala maksudnya, tuan-tuan, kalau bahasa mudah kita, tuan-tuan, pahala ni ada grade A lah. Kalau orang periksa kan ada A, kan, ada A+, ada A. A+ ni, tuan-tuan, walaupun kita sebut A+, tapi ada di situ 98, ada 99, ada 97. Maksudnya beza dari sudut perincian tu beza. Tapi grade tu, tuan-tuan, grade A+. Grade A sebagai contoh bermula daripada 80. Tapi walaupun A, tapi ada yang dapat 80, ada yang dapat 90. Jadi begitulah lebih kurang kita nak faham ketika mana Nabi SAW menyebut ada beberapa perkara amalan sebagai contoh yang ringkas, yang simple, tiba-tiba disebut oleh Nabi SAW dia sama dengan satu amalan yang besar, kan? Satu seperti mana baca 1/3 Al-Quran, seperti mana baca 1/4 Al-Quran. Bukanlah bermaksud kita kata markah lah, kalau kita sebut semua markah tu sebiji. Tapi maksudnya ialah grade pahala tu, tuan-tuan, pahala yang kita kata yang berkualiti, yang besar dan seumpama dengannya. Begitu juga dengan ketika mana Nabi SAW menyebut surah An-Nas ini menyamai 1/4 Al-Quran. 1/4 Al-Quran maksudnya pahalanya, tuan-tuan, pahala grade A, pahala yang besar, pahala yang dia kita kata yang berbeza dengan pahala-pahala yang lain dari sudut kita kata kualitinya. Maka itulah yang difahami daripada perkataan menyamai. Itu berkenaan dengan kelebihan surah An-Nas yang kita pelajari insya-Allah pada pagi ini. Manakala sebab nuzul ataupun sebab turun ayat surah ini, tuan-tuan, dia cerita panjang sikit. Sebab turunnya ialah dalam satu riwayat, dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ada menyentuh berkenaan dengan sebab nuzul turun ini, iaitu Sayyidina Umar hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, yang merupakan sahabat Nabi yang disebut sebagai sahabat yang kecil. Disebut sahabat kecil kenapa? Kerana umur Abdullah bin Abbas ini yang kita kata yang muda ketika mana Nabi SAW masih hidup kanak-kanak lah. Jadi kata Ibn Abbas, Umar radhiyallahu taala anhu
telah mengkategorikan aku ataupun telah menganggap aku bersama dengan orang-orang yang menyertai perang Badar. Maksudnya tuan-tuan, perang Badar ni satu perang yang disertai oleh Nabi SAW, yang disertai oleh sahabat-sahabat yang hebat, sahabat-sahabat yang kita kata yang veteran, yang besar-besar semuanya. Tapi kata Ibn Abbas, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu telah menganggap aku pun masuk sekali dengan sahabat-sahabat yang hebat tu, walaupun aku ni seorang sahabat yang kita kata sahabat kecil lah, sahabat yang junior di kalangan kalau nak banding dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Ibn Abbas menyebut bahawa ada satu hari di mana Sayyidina Umar telah memanggil Sayyidina Abdullah bin Abbas bersama dengan sahabat-sahabat yang senior, yang hebat-hebat. Dan Abdullah dan Sayyidina Umar telah bertanya kepada mereka semua berkenaan dengan surah ni, surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apa pandangan kalian semua tentang ayat Al-Quran Idza Jaa Nasrullahi wal Fath? Jadi Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia dipanggil para sahabat, ditanya berkenaan dengan surah ni. Jadi adalah beberapa orang sahabat yang menjawab bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bertasbih kepadanya dan beristighfar apabila kita menang dan peroleh kejayaan. Jadi kerana kita sedia maklum bahawa ayat terakhir tadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertasbih, wastaghfir, dan juga minta supaya kita beristighfar. Jadi adalah sahabat yang melihat kepada surah itu secara teksnya, dia sebut bahawa dalam surah ni Allah Subhanahu wa taala minta kita supaya bertasbih dan juga istighfar apabila kita peroleh kemenangan. Manakala ada sahabat lain yang tak jawab. Dia kata tak jawab, ada yang tak jawab kepada pertanyaan Sayyidina Umar tadi. Tiba-tiba Sayyidina Umar tuan-tuan bertanya kepada Abdullah bin Abbas yang berada di kalangan sahabat yang dijemput tadi. Jadi Sayyidina Umar tanyalah kepada Abdullah bin Abbas, apa pandangan kamu wahai Abdullah bin Abbas berkenaan dengan surah ni? Jadi Abdullah bin Abbas pun jawab satu jawapan yang tiada dalam teks ayat ataupun teks surah ini Idza Jaa Nasrullah sampai akhir. Kata Abdullah bin Abbas, surah ini diturunkan sebagai tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hampir, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan kepada baginda, menandakan baginda telah hampir, maksudnya ajal baginda telah hampir. Lalu kata Sayyidina Umar, aku pun faham seperti mana yang kamu faham. Ini merupakan sebab nuzul lah, kita katakan latar belakang, di mana surah ini tuan-tuan mengikut pandangan Abdullah bin Abbas dan juga pandangan Sayyidina Umar, dia turun kerana ajal ataupun kewafatan Nabi SAW itu sudah dekat. Kenapa? Kerana kita kata tugas Nabi SAW bawa agama, bawa dakwah untuk menyampaikan agama ni tuan-tuan, tiba-tiba menang. Menang ni tuan-tuan dalam erti kata lain, selesailah, bahasa mudah kita kan. Apabila tugas Nabi SAW yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwah, tiba-tiba dakwah Nabi tuan-tuan telah mencapai kemenangan, tiba-tiba orang ramai, beribu-ribu, berpuluh ribu, ratus ribu tuan-tuan peluk agama Islam. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga kata Sayyidina Umar, itu menunjukkan bahawa ajal Nabi SAW sudah hampir. Jadi dia faham situ. Dia faham isyarat itu tuan-tuan sebagai isyarat kepada kita kata kepada hampirnya kewafatan Nabi SAW. Jadi di situlah tuan-tuan kita kata sebagai sebab nuzul lah. Jadi umur Nabi dah hampir ajalnya, jadi di situlah kita kata penurunan sebab nuzul kepada turunnya surah An-Nas. Rupa-rupanya tuan-tuan
ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang diturunkan sebelum daripada Nabi wafat. Yang selalu kita dengarnya al-yauma akmaltu lakum kan. Apa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Apa ayat Quran yang bermaksud hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyempurnakan apa agama, aku telah itu juga tuan-tuan disebut oleh ulama sebagai petanda bahawa Nabi SAW sudah dekat dengan ajalnya. Dan memang ayat itu dan surah ni tuan-tuan memang turun dekat-dekat. Turun dekat-dekat. Baik. Secara terperincinya ialah para ulama menyebut bahawa surah ni tuan-tuan diturunkan pada waktu haji terakhir Nabi SAW beberapa bulan ataupun beberapa hari sebelum daripada Nabi wafat. Ia diturunkan pada hari tasyrik, pada hari haji yang terakhir Nabi buat, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Turun waktu tu. Dan memang Nabi SAW setelah daripada melakukan haji yang terakhir disebut sebagai haji wida ataupun haji wada ni, jadi beberapa bulan, tak sampai sebulan ataupun beberapa waktu selepas daripada tu, maka Nabi SAW meninggal dunia. Dan waktu itu tuan-tuan, satu peristiwa yang cukup besarlah dalam kehidupan Nabi SAW, di mana yang menunaikan haji pada waktu tersebut lebih kurang 100,000 orang. 100,000 orang, satu angka yang cukup besar. Apa kita kata, jika nak dibandingkan dengan beberapa orang yang sebelum daripada tu memeluk agama Islam. Jadi oleh kerana itulah kita akan baca nanti di mana Allah SWT menyebut manusia ni akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Memang perkataan berbondong-bondong tu tuan-tuan memang tepat merujuk kepada apa yang berlaku pada haji yang terakhir tu, di mana yang hadir hajinya tuan-tuan lebih kurang 100,000 orang. Satu jumlah yang cukup besar berbanding dengan kita kata selepas daripada Nabi SAW berhijrah ke Madinah, berperang Badar tuan-tuan, angka yang sertai perang Badar 300 lebih je. Tiba-tiba pada haji terakhir tu 10 Hijrah tu tuan-tuan, angka yang menunaikan haji bersama Nabi tu 100,000. Satu pertambahan jumlah yang cukup besar. Baik. Oleh kerana itulah ulama berpandangan bahawa surah ini tuan-tuan diturunkan setelah daripada Mekah itu dibuka, dan ketika mana Nabi SAW ataupun pada waktu Nabi SAW menunaikan haji yang terakhir. Baik, kita masuklah berkenaan dengan pembukaan tafsir surah ini. Ayat pertama tuan-tuan, idza jaa nasrullahi wal fath, yang bermaksud apabila datangnya pertolongan Allah dan juga kemenangan. Ini ayat ni tuan-tuan jelas kepada kita merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah yang merupakan satu peristiwa penting yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW, yang sebenarnya tuan-tuan dia bermula daripada hijrah Nabi SAW. Bermula daripada hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke Madinah. Oleh kerana itulah apabila Nabi SAW menawan kota Mekah ni tuan-tuan, dalam peristiwa menawan kota Mekah, Nabi memberikan satu ucapan sebagai ucapan pembukaan lah kita kata. Nabi sebut satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi, tiada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maksudnya tuan-tuan, dia kemuncak kepada hijrah Nabi SAW ialah pembukaan kota Mekah. Dan apabila kota Mekah tuan-tuan telah ditawan oleh baginda SAW, maka Nabi SAW memberikan ucapan bahawa tiada lagi hijrah selepas daripada ni. Kenapa? Kerana hijrah ni tuan-tuan ialah di mana Nabi SAW berdasarkan wahyu Allah telah memerintahkan supaya orang Islam berhijrah keluar daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Satu kita kata satu arahan yang cukup beratlah kepada orang Islam pada waktu tersebut.
Kenapa? Kerana orang Islam tu tuan-tuan, mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman. Dengan dalam keadaan pada waktu tersebut tak ada kenderaan, dalam keadaan kita kata kena tinggal semua pergi sehelai pinggang. Itu satu perintah yang cukup hebatlah yang perlu dilaksanakan. Kita tuan-tuan zaman sekarang pun kalau kita diminta supaya pindah kerja lah sebagai contoh kan. Pindah kerja tuan-tuan, ada keluarga saya baru pindah kerja hari ni. Daripada Kelantan pergi ke Labuan. Kena pindah kerja hari ni esok kot dia minggu depan dia punya lapor diri. Walaupun kita kata pindah kerja tuan-tuan, kerajaan bagi allowance, bagi duit untuk kargo barang, ada kemudahan kereta tuan-tuan masuk kargo nak pergi ke sana. Ada kemudahan semualah kita kata nak pindah tu. Tapi tuan-tuan bising jugalah WhatsApp. Atau nak cari hotel ke mana lah, nak duduk mana lah. Maksudnya tuan-tuan, walaupun dalam keadaan infra yang macam tu sekali tuan-tuan zaman sekarang, duitnya ke tuan-tuan kerajaan beri sekalipun, tapi nak pindah daripada tempat yang kita duduk ni, rumah kita, kampung kita, tiba-tiba nak pergi jauh ni tuan-tuan, satu perkara yang menyusahkan. Kan nak sewa kereta berapa hari, nak sampai sana nak cari rumah lagi, walaupun duit sewa rumah tu diberi, tapi nak cari rumah tuan-tuan macam mana nak cari, akhir sekali tempoh hotel duduk 5 hari, macam-macam lah. Nak sebutnya pindah dalam keadaan zaman kita, dengan duit ada, dengan barang kita bawa sekali pun, itu jadi satu kesukaran, kepayahan untuk kita tempuh. Apatah lagi tuan-tuan, hijrah Nabi SAW dengan para sahabat yang tinggal semua barang, pergi tuan-tuan dalam keadaan sehelai sepinggang, pergi dalam keadaan tak ada orang tahu. Kita tuan-tuan siap hantar di airport, tapi bayangkan tuan-tuan zaman Nabi SAW tak ada orang tahu. Apabila orang tahu tuan-tuan kena halang pula. Pergi dalam keadaan tinggal semua barang-barang, tak selai sepinggang sungguhlah. Pergi pula tuan-tuan naik kenderaan, jalan kaki, naik kenderaan yang bermakan masa bulan untuk sampai kepada kota Mekah, ke kota Madinah. Jadi itu tuan-tuan satu suruhan yang cukup besar pengorbanannya yang perlu dilakukan oleh para sahabat pada waktu tersebut. Oleh kerana itulah, kalau kita melihat ranking orang Islam ni tuan-tuan, dia ada ranking. Yang pertama sekali ialah Rasulullah, yang kedua ialah Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia ada ranking dia. Dalam ranking yang disebut oleh ulama tuan-tuan, ada kita kata satu tahap ataupun satu jenis golongan yang berada di atas lah. Golongan di atas ni antaranya ialah golongan muhajirin, orang Islam yang berhijrah daripada Mekah tuan-tuan ke Madinah. Kenapa? Kerana mereka hijrah ni tuan-tuan bukan seperti mana kita zaman kita berhijrah. Mereka sanggup tinggal semuanya. Jadi oleh kerana itulah beratnya satu perintah hijrah ini. Apabila Nabi SAW telah pun menawan kota Mekah, maka Nabi kata tak apalah, tak ada dah hijrah lepas daripada ni. Hijrah itu tuan-tuan tak ada dah. Dan cuma Nabi kata walakin jihadun wa niyyah, tapi yang masih berbaki tuan-tuan, yang masih adanya ialah perjuangan jihad. Yang tu tuan-tuan tetap ada sampai hari kiamat. Dan satu lagi ialah niat yang baik kita tuan-tuan, matlamat yang baik itu memang sentiasa ada dalam perjuangan kehidupan kita dalam hari ini. Kita tuan-tuan walaupun tak diminta untuk berhijrah, tapi kita ada lagi perjuangan kita. Perjuangan apa? Perjuangan supaya niat kita ni tuan-tuan kerana Allah. Yang tu tuan-tuan ulama kata sampai ke mati. Perjuangan ikhlas orang sebutkan. Ulama kata perjuangan kita supaya kita ikhlas kepada Allah, itu perjuangan yang masih lagi berbaki, yang perlu kita lakukan pada hari ini. Kenapa? Kerana ikhlas ni tuan-tuan susah nak dapat. Kan kita datang ke surau, datang masjid ni tuan-tuan, tak tahulah, tapi datang kerana 100% kerana Allah tu tuan-tuan, itu susah nak dapat lah. Ada yang datang kerana dia ejek masjid, ada yang datang kerana dia duduk dekat dengan masjid, ada yang datang kalau tak datang kena kata kok, macam-macam lah. Ada yang datang kerana apa? Kerana lepas balik ni nak singgah pergi ke kedai, macam-macam. Ada yang datang tuan-tuan kerana nak mengajar kan. Jadi benda ikhlas kerana Allah ni tuan-tuan, satu benda yang disebut oleh ulama, kita kena berjuang sampai ke akhir. Kenapa? Kerana itulah perjuangan yang masih ada, selain daripada perjuangan untuk jihad, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjuangan dari sudut berpindah daripada Mekah ke Madinah, kata Nabi SAW, itu dah selesai.
Itu dah selesai. Jadi apabila Allah SWT menyebut apabila datangnya kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari pembukaan, itu idza ni maksudnya ialah apabila. Maksudnya adalah nanti apa yang nanti Allah akan sebut nanti. Kata ulama dalam ayat ini ada perkataan nasrullah, kemenangan Allah. Ini disebut di sini bahawa menunjukkan kepada kita bahawa walaupun Kota Mekah itu tuan-tuan dibuka oleh Nabi SAW dengan perancangan yang cukup hebat. Kalau kita kemungkinan ada ustaz yang ceramah berkenaan dengan Ma'ah Hijrah ni tuan-tuan. Kota Mekah tu tuan-tuan nak buka Nabi SAW dengan jumlah, kita kata dengan jumlah yang sedikit di kalangan orang Islam, nak buka satu kota satu bandar yang terkenal, yang besar. Banyak perancangan yang Nabi buat. Banyak benda yang banyak cerita lah Nabi buat. Antaranya tuan-tuan, Nabi pernah hantar kan dalam cerita seorang sahabat. Cerita Nabi SAW hantar satu mesej kepada orang Mekah, kepada orang-orang tertentu di Mekah. Tiba-tiba tuan-tuan ada sahabat lain yang kita kata yang bocorkan mesej tersebut. Mesejnya ialah Nabi nak pergi buka. Tapi ada sahabat tuan-tuan yang kita kata dia bimbang. Dia sahabat Nabi dan dia juga ahli Badar. Tapi apa yang berlaku ialah dia nak bagi juga mesej kepada keluarga dia supaya siap-siap sana. Kerana dia ni orang Mekah, berpindah ke Madinah. Apabila dia tahu bahawa Nabi SAW nak pergi ke Mekah, nak buka kota Mekah, hantar mesej kepada beberapa orang sana. Dia pun tuan-tuan hantar mesej juga. Hantar mesej kepada keluarga dia supaya keluarga dia jangan, maksudnya siap-siap lah, jangan keluar rumah dan macam-macam lah kan. Dan mesej tersebut tuan-tuan Nabi tahu sampai ke peringkat Nabi minta kepada Sayyidina Ali supaya sekat perempuan. Dia ada perempuan. Sahabat tadi dia hantar seorang perempuan untuk balik ke Mekah bawa mesej dia. Jadi Sayyidina Ali tuan-tuan pergi pintas perempuan tadi dan tangkap perempuan tadi, dan Sayyidina Ali sebutlah keluarkan surat ataupun tulisan yang kamu bawa. Perempuan tadi dia sebut saya tak buat apa-apa, tak ada buat apa-apa. Sampai ke satu riwayat menyebut bahawa Sayyidina Ali ugut, kalau kamu tak keluar aku akan cari sampai, maksudnya tuan-tuan sampai semua sejak daripada awal sampai akhir lah. Yang menyebabkan perempuan tu takut, jadi akhir sekali dia pun keluarlah daripada rambut dia, tak silap ada satu mesej yang dihantar oleh sahabat yang berada di Madinah kepada keluarganya di Mekah. Maksudnya ialah Nabi tuan-tuan untuk membuka kota Mekah tu satu perancangan yang cukup hebat yang Nabi buat, yang dirahsiakan dan seumpama dengannya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nasrullah, itu kemenangan, pertolongan Allah. Maksudnya tuan-tuan, yang Nabi buat itu dalam sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut pandangan agama, itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tuan-tuan mesej tauhid yang perlu kita faham, bahawa dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita buat macam mana pun yang kita dapat itu tuan-tuan, itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Allah berikan kepada kita, bukan kerana kita dapat tu kerana usaha kita. Bukan kita dapat tu tuan-tuan kerana bijak kita. Kalau kita fikir bahawa apa yang kita dapat hari ini kerana ilmu dan bijak kita macam Qarun. Qarun ni tuan-tuan, dia menganggap bahawa dia dapat kumpul kekayaan dan seumpamanya kerana apa? Kerana dia ada ilmu pengetahuan yang hebat. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, Allah SWT menyebut bahawa betul apa yang berlaku pembukaan kota Mekah itu ialah nasrullah, kemenangan Allah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat kedua tuan-tuan disebut di sini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yang bermaksud dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong, maksudnya beramai-ramai. Maksudnya ialah apabila kamu melihat pertolongan Allah dan apabila kamu melihat manusia ni ramai-ramai memeluk agama Islam. Perkataan ramai-ramai ni tuan-tuan memang terbukti ketika
surah ni seperti mana saya sebut tadi, diturunkan ketika mana Nabi melakukan haji yang terakhir. Dan haji yang terakhir tuan-tuan, mengikut beberapa riwayat, yang hadirnya ialah lebih kurang 100,000 orang. Jadi Nabi sendiri dapat melihat kebenaran ayat yang kedua surah An-Nas ini, di mana baginda dapat melihat betapa ramainya orang Islam yang peluk agama Islam pada waktu tersebut berbanding dengan pada waktu-waktu yang sebelum daripada tu, di mana orang Islam ni tuan-tuan, terutama sekali apabila kita baca berkenaan dengan peperangan yang Nabi sertai, memang jauhlah beza antara bilangan tentera Islam dengan tentera yang bukan Islam. Jadi seolah-olahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak nak membawa pandangan Nabi SAW yang melihat ke pembukaan kota Mekah. Nabi boleh buat haji di kota Mekah. Sebelum ni tuan-tuan, nak pergi umrah pun tak boleh. Nak pergi umrah tak boleh. Sampai ke peringkat ada perjanjian nak pergi umrah kena datang. Nabi datang satu tahun, Nabi datang nak pergi umrah kena sekat. Tiba-tiba bincang-bincang, orang kafir musyrikin kata datang tahun depan. Nabi balik. Itu kesukaran Nabi SAW apabila nak berkait dengan kota Mekah. Jadi tiba-tiba tuan-tuan, bukan sekadar umrah pun Nabi boleh buat, haji pun tuan-tuan Nabi boleh buat. Jadi apa yang berlaku, nikmat yang berlaku pada waktu tersebut diungkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, apabila kamu melihat kemenangan Allah dan kota Mekah, dan apabila kamu melihat, kita kata manusia ni beramai-ramai memeluk agama Islam. Sebelum ni memeluk agama Islam tu sedikit, dan ada yang menyebut sebelum ni tuan-tuan, yang peluk agama Islam tu individu sahaja. Tapi selepas daripada pembukaan kota Mekah, yang peluk agama Islam tu tuan-tuan, ada yang satu kampung, ada yang satu kabilah. Kenapa? Kerana Islam dah menang. Jadi pakat-pakat peluk agama Islam. Cuma pada ayat yang terakhir ialah Nabi sebut, Allah SWT sebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah. Ini jawapan kepada apabila. Ini jawapan kepada idza. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha penerima ampun. Ini tuan-tuan satu panduan kepada Nabi SAW. Setelah daripada Nabi SAW melihat satu nikmat yang Allah anugerahkan, kemenangan menakluk kota Mekah, kemenangan melihat dakwah Nabi SAW sampai ke, kita kata sampai ke merata-rata, sampai ke yang memeluk agama Islam ratus ribu. Jadi akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasabbih bihamdik, hendaklah engkau bertasbih memuji Allah. Jadi ulama tuan-tuan, mereka mengambil satu isyarat daripada sini, bahawa apabila kita dapat nikmat ni tuan-tuan, kan seperti mana Nabi dapat nikmat pembukaan kota Mekah, nikmat dakwah Nabi sampai, apa yang perlu dibuat setelah daripada kita dapat nikmat ini ialah fasabbih bihamdik, sebut subhanallah, alhamdulillah. Itu ajaran agama kita tuan-tuan, mengajar Nabi macam tu, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW kena faham macam tu. Nikmat yang kita dapat ni tuan-tuan, apa yang Allah minta ialah supaya kita sebut alhamdulillah, subhanallah. Itu cara kita kata bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tuan-tuan dapat nikmat daripada Allah, kita katakan dapat baby, dapat naik pangkat, macam-macam, dapat untung. Yang dia buat apa? Kita buat pesta, kita sebagai meraihkan. Boleh buat, tak ada masalah pun kan. Kita buat kenduri kesyukuran, tak apalah, boleh buat tak ada masalah. Cuma dari sudut individu kita tuan-tuan, banyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan bertasbih dan banyakkan alhamdulillah. Itu cara kita bersyukur seperti mana yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang kita dapat, alhamdulillah. Oleh kerana itulah selepas daripada kita makan tuan-tuan, kita sebut alhamdulillah. Walaupun nikmat itu tuan-tuan satu nikmat yang kita kata nikmat yang ringkas, tapi itulah cara kita
kita kata mendapat ataupun kita kita menyambut nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, yang ni tuan-tuan yang agak kita kata yang mungkin asing lah. Selepas daripada Allah SWT minta Nabi SAW bersyukur dengan menambah ibadat dari sudut bertasbih, dari sudut alhamdulillah, kemudian Allah kata wastaghfir, minta ampun. Ini yang mungkin jarang kita jumpa, bahawa antara benda yang diajar oleh agama tuan-tuan ialah nikmat yang kita dapat ni tuan-tuan, ada kalanya kita perlu minta ampun. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kalau kita faham konsep ni, maka kita tak akan rasa pelik sekiranya selepas daripada kita solat, kita baca astagfirullah 3 kali. Atau perasan tak? Kita solat tuan-tuan buat ibadat, kan? Buat ibadat. Apa datang daripada rumah, ambil wuduk, macam-macam kita buat untuk tunaikan ibadat kepada Allah. Tiba-tiba selepas daripada solat, astagfirullah. Astagfirullah ni maksudnya ialah minta ampun. Kan? Minta ampun ni tuan-tuan, kalau kita kata minta ampun buat dosa, lepas pada buat dosa, logiklah. Kan? Kalaulah kedudukan minta ampun itu diletakkan selepas daripada kita buat dosa, itu kita boleh faham dia punya kenapa tu. Tapi tiba-tiba kita diminta oleh Nabi SAW, diajak oleh baginda selepas daripada buat ibadat minta ampun. Itu yang cuba untuk yang turut disampaikan melalui surah ini. Dapat kemenangan, dapat nikmat daripada Allah, tiba-tiba selain daripada alhamdulillah, selain daripada subhanallah, minta ampun juga. Jadi minta ampun ni tuan-tuan, kata ulama, itu merupakan kita kata kerja buat kita lah. Tak kira lah kita buat ibadat pun kita kena minta ampun. Kita dapat sesuatu nikmat pun kita minta ampun, apatah lagi tuan-tuan kita tersilap melakukan dosa. Jadi minta ampun ni tuan-tuan, itu satu ajaran yang memang ditekankan oleh baginda SAW. Sampai ke peringkat tuan-tuan Nabi sebut dia sendiri minta ampun daripada Allah sehari lebih kurang 70 hingga 100 kali. Padahal Nabi SAW ini manusia yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lepas ataupun yang akan datang. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, dalam kita beribadat ni, jangan lupa untuk kita, kerana minta ampun ni tuan-tuan, dia macam satu title lah, satu syiar, satu simbolik bahawa kita ni sebenarnya memang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Pada masa yang sama tuan-tuan, kita masih lagi berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Jadi dalam surah ni, dalam ayat terakhir ni, Nabi SAW diajar oleh Allah supaya mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, dan juga minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut di sini bahawa minta ampun ni, walaupun kita kata dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan seumpama dengannya, tapi disebut di sini bahawa dikala Nabi SAW dan para sahabat berjuang untuk berjuang untuk mendapat kemenangan ni, kemungkinan ada terlintaslah disebut di sini sangka buruk bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menunaikan janjinya memberikan kemenangan. Jadi kemungkinan ada di kalangan, ataupun mungkin terlintaslah di kalangan para sahabat terutamanya, ketika mana mereka bawa agama ni, terlintas bahawa tak menang lah. Terlintas tak menang. Jadi oleh kerana itulah, maka adanya benda yang perlu kita minta ampun. Sama juga tuan-tuan dengan nikmat. Walaupun kita dapat nikmat ni, ada kalanya tuan-tuan kita dapat nikmat tu dengan cara tak betul, kan? Dengan cara kabel dapat nikmat, tapi kenapa? Kerana kita guna kabel. Kerana guna kabel. Dapat nikmat kenapa? Kerana mungkin ada orang yang terasa, kan? Kita betul lah, mungkin betul kita dapat contoh naik pangkat, betul. Tapi tuan-tuan, ketika mana kita naik pangkat, ada orang terasa. Kerana dia rasa bahawa dia lebih layak lagi. Jadi benda-benda macam ni lah tuan-tuan, yang akhirnya setelah daripada kita dapat nikmat,
kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ada salah dan silap ketika mana kita dalam proses ataupun ketika mana usaha kita mendapatkan nikmat tadi. Sama juga dengan solat, kenapa kita minta ampun. Ulama menyebut kenapa kita minta ampun selepas daripada kita solat. Sebagai contoh, kita solat subuh sebentar tadi, kenapa? Kerana di sepanjang kita solat, tuan-tuan, mungkin ada benda yang kita buat bersalahan dengan objektif solat itu sendiri. Antaranya ialah solat ni, tuan-tuan, ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqimis solata li dzikri. Dirikanlah solat kerana Allah. Jadi mungkin di kalangan kita, tuan-tuan, tengah solat tadi duk teringat benda lain, kan, duk fikir benda lain. Jadi solat itu, tuan-tuan, tak 100%-nya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas daripada solat kita minta ampun, walaupun kita buat solat dengan cukup rukun, benda sunat pun kita buat, tapi kita minta ampun sekiranya ada kesalahan, kesilapan yang kita buat dalam solat tadi yang tak bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita kata peranan ataupun kedudukan istighfar dalam kehidupan kita. Istighfar ni, tuan-tuan, dapat nikmat pun istighfar. Istighfar ni, tuan-tuan, lepas buat ibadat pun kita kata istighfar. Bahkan ulama tasawuf kata ada kalanya istighfar tu sendiri, tuan-tuan, perlukan istighfar. Ada kalanya kita beristighfar tu, tuan-tuan, perlunya istighfar. Kenapa? Kerana ada orang yang istighfar tu, tuan-tuan, dia istighfar mulut je, minta ampun. Istighfar tu minta ampun daripada Allah, tapi dia sebut main-main, macam tak bersungguh lah, macam main-main, kan. Jadi itu satu perkara yang memerlukan kita istighfar sekali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta apa, dia tak serius macam tu, kan. Kita, tuan-tuan, kalau kita jual barang di dalam media sosial, kita tulis yang serius saja mesej, tak serius jangan mesej, kan. Kenapa? Kita tahu dah bahawa mesej semata sekadar tanya ni, tuan-tuan, buat masa kita je. Kita manusia ni, tuan-tuan, kalau ada orang tanya apa yang kita jual tu, sebagai contoh, sekadar nak tanya, memang kita pun tak berkenan, buang masa je, tak bersungguh, kita katakan. Jadi begitu juga dengan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersungguh itu, tuan-tuan, ialah satu simbolik bahawa kita betul-betul berharap kepada apa yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah SWT menyebut innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha penerima taubat. Jadi itulah, tuan-tuan, yang boleh saya kongsikan tafsiran ataupun penjelasan sedikit sebanyak daripada surah An-Nasr ini. Moga-moga apa yang disampaikan ini, tuan-tuan, dapat kita ambil manfaat dan juga ilmu pengetahuan kita pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah Akbar. Siapa dia mana ni?